Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ni 7 lagi kalimat seperti mana yang saya janjikan untuk saya berikan ejaan dia sebenar dalam bahasa Arab, tuan-tuan ya. Kalimat yang pertama isim 5 lah Asmaul khamsah. Asma ni dia jamak kepada ismun lah. Isim maknanya satu kan. Jadi kalau asma isim-isim so inilah isim-isim khamsah, isim-isim yang 5. Tengok ejaan dia. Al-asma'u al-khamsatu. Al-khamsatu. Kemudian ismun marfu'un. Ni isim marfu' yang kedua. Ismun marfu'un. Kemudian yang ketiga isim mansubun. Marfu'un dengan mansubun. Ni yang tuan-tuan tak tahu ejaan dia kan. Tengok ejaan dia. Marfu' ujung dia ain. Marfu'un. Kemudian mansubun. Mansub ujung dia ba. Mansub. Macam ni ejaan dia. Kemudian isim majrur. Ismun majrurun. Majrurun. Tengok ni jim. Majrurun. Kemudian seterusnya ialah mudhari' majzum. Mudhari' majzum tengok. Al-mudhari'u al-majzumu. Al-majzumu. Ni saya salah baris dia tadi. Tapi tak apa, tuan-tuan boleh faham kan? Boleh baca Al-mudhari'u al-majzumu. Ejaan dia mudhari' majzum. Kemudian yang berikutnya ialah mabni. Ni ejaan untuk mabni. Mabniyun. Ni ejaan untuk mu'rab. Mu'rab ujung dia ba. Mu'rabun. So saya cuba kecilkan dan mudah-mudahan tuan-tuan boleh ambil tuan-tuan boleh screenshot sebentar. Okey, cuba tuan-tuan screenshot. Nanti tuan-tuan nak baca, tuan-tuan boleh enlarge semula. Okey. Okey, sekarang ni cuba kita tengok ayat kita muka surat 77, tuan-tuan. Sebentar Muka surat 77. Cuba kita tengok ayatnya. Okey, kita ambil ayat yang ketiga, bahagian yang pertama, tuan-tuan Ayat yang ketiga, bahagian yang pertama. Daripada wa in khiftum ini. Ni yang saya mula baca tadi, wa in khiftum, nanti saya besarkan. Okey. Wa in khiftum Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu, kata Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kita ambil sampai wa ruba' ini Okey, maksudnya apa? Wa in khiftum, wa dan in jika khiftum, kamu telah takut ataupun kamu telah khawatir, an bahawa, an ni haraf nasab kan an bahawa la tidak, tuqsitu kamu berlaku adil. Tengok kamu ni kamu, tuan-tuan ini fi'il, ni fi'il mudhari', tak ada telah dan jika kamu telah takut bahawa an Allah ni ada dua kalimat, yang pertama an, yang kedua la so an itu ialah haraf nasab. Dia akan mempengaruhi kalimah fi'il mudhari' tuqsitu ni. Tak apa, kita tengok makna dia dulu Dan jika kamu telah khawatir, kamu telah takut bahawa tidak kamu mampu untuk berlaku adil fil yatama, terhadap wanita-wanita anak yatim, terhadap anak-anak yatim. Kalau kamu nak kahwin dengan anak yatim tapi kamu takut kamu tidak berlaku adil, maksudnya. Jadi apa nak buat? Fankihu, kata Allah, maka nikahlah oleh kamu ma tabalakum minan nisa', apa yang dirasakan baik untuk kamu, apa yang dirasakan baik untuk ataupun bagi kamu minan nisa', daripada perempuan-perempuan yang selain daripada anak yatim. Allah Ta'ala kata kalau kamu takut kamu tidak mampu berlaku adil kepada anak-anak yatim, maka kata Allah, kahwinlah dengan perempuan yang bukan anak yatim yang kamu rasa baik untuk kamu, minan nisa', daripada perempuan selain daripada anak yatim itulah. Allah kata boleh kahwin masna, sebanyak 2 orang, wa thulatha, dan ataupun 3 orang, wa ruba' ataupun 4 orang. Ni maksimum yang Allah Ta'ala bagi. So ayat ni saya tak payahlah bahas, tuan-tuan. Dah berpuluh-puluh, dah beratus-ratus beribu dah Ustaz membahaskan perkara ni. Dan macam-macam lah jadi isu lah macam-macam. Tapi tu tuan-tuan, ni lah perintah Allah So kita tak payah bahas tentang tu. So kita ambil secara teknikal dia, macam mana kita nak faham dalam konteks ilmu nahwu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla
tuqsitu fil yatama, kata Allah. Dan jika kamu telah khawatir, kamu telah takut bahawa tidaklah kamu mampu berlaku adil kepada anak-anak yatim wanita itu, maka kawinlah oleh kamu. Okey, kita ambil bahagian awal. Dan jika kamu telah khawatir bahawa kamu tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Sampai sini dulu. Kita settle sampai sini dulu. Okey. Wa dan, ini ialah kalimat haraf. So saya serahkan pada tuan-tuan, ni adakah haraf ataf ataupun haraf permulaan cerita. Tuan-tuan cuba tengok ayat sebelum ni. Kalau tuan-tuan boleh tuan-tuan nilaikan sendiri. Kemudian in maknanya jika. Tuan-tuan ingat tak jika? Jika engkau makan nescaya engkau kenyang. In ni tuan-tuan sebenarnya dia masuk geng tau. Dia ni masuk geng apa? In, jika. Jika engkau makan nescaya engkau kenyang. Ini dia masuk geng haraf jazam. Itu dalam konteks makna dalam konteks ilmu nahu. Tapi dalam konteks makna, ini ni dia haraf syarat, ingat tak? Jika awak makan, awak kenyang. Jika awak lari, mereka kejar. Jika awak datang, kami gembira. Dia ada dia punya syarat dan jawab. Jadi kalau dekat dalam konteks saya ni, jawab di mana? Dan jika kamu telah khawatir kamu tidak berlaku adil dengan perempuan-perempuan itu syarat dia. Jawab di mana? Maka kahwinlah dengan perempuan-perempuan biasa yang bukan anak yatim. Itu jawab dia. So sebagai haraf syarat, dia telah menjalankan tanggungjawab dia lah. Maknanya tuan-tuan tahu mana jawab dia. Jawab dia, nikahlah oleh kamu dengan perempuan biasa. Tak payahlah kahwin dengan anak yatim tu maksud dia. Okey. Itu kerja dia sebagai haraf syarat, dia dah jalankan. Kerja sebagai haraf syarat, dia dah tunaikan tanggungjawab dia. Tapi sebagai haraf jazam, dia kerja tak? Kita tengok. Haraf jazam, kerja dia menjazamkan fi'il mudhari', tuan-tuan. Jadi dekat sini, khiftum ni bukan fi'il mudhari'. Ini fi'il madhi. Betul ke tidak? Jadi kalau fi'il madhi, bukan bos dia ni, dia tak kerja. Dia cuma menjazamkan fi'il mudhari' saja. Kalau jumpa fi'il madhi, tak payahlah buat kerja. Itulah jawapan dia. Okey, dia boleh menjazamkan dua sekali fi'il mudhari'. Fi'il berikutnya pun bukan fi'il mudhari'. Fankihu. Fankihu. Inkihu maknanya nikahlah oleh kamu. Itu ialah haraf. Tengok nanti saya pergi buka video. Fankihu. Inkihu maknanya nikahlah oleh kamu. Ini fi'il amar. Jadi maknanya ini dia tak bekerja lah. Sebab yang menjadi syarat dia fi'il madhi, yang menjadi jawab dia fi'il amar. So dia tak payah buat kerja. Tuan Okey, settle tuan-tuan. Ni ialah in haraf syarat. Okey, khiftum. Khiftum ni ialah fi'il Ini ialah fi'il madhi sebentar. Ini ialah fi'il madhi. Betul ke tidak? So kalau fi'il madhi ganti nama diri dekat dalam ni ialah kamu, kan? So kamu rujuk pada siapa? Kamu ni rujuk kepada Rasulullah dengan para sahabat, tuan-tuan. Ada tak maf'ulun bih, tuan-tuan? Ada tak maf'ulun bih? Maknanya tak ada. Kat sini tak ada maf'ulun bih. Kalau pelajaran peringkat ketiga pula, fi'il madhi dia mabni ke mu'rab? Fi'il madhi dia mabni kan, so tak payah bahas tentang baris dan sebagainya. Kalau tanya dia mabni dengan apa ustaz? Dia mabni dengan baris mati di hujung. Inilah. Kan baris mati kan hujung. Macam tu je tuan-tuan jawab. Dia mabni dengan tengok huruf hujung sekali tu punya baris. Kemudian an la ada dua kalimat. An dengan la. An bahawa ini geng kereta, tuan-tuan. An kan dia haraf nasab. Dia kerja dia menasabkan fi'il mudhari' selepas dia. Kemudian ni lah fi'il mudhari'nya. Walaupun ada la di antara dia, la ni kita consider dia sebagai bolehlah an ni boleh langkah la ni. An la tuqsitu ataupun an tuqsitu. Dua-dua an ini akan mempengaruhi fi'il mudhari' ini. Walaupun ada la macam an tuqsitu ataupun tak ada la atau tak ada la, an ini masih lagi berfungsi, tuan-tuan. Dia ialah haraf jazam. Dia ialah haraf nasab. Tapi kalau dalam pelajaran peringkat kedua, dia ni berfungsi apa? Sebenarnya an ni salah satu daripada kalimat yang menyambung cerita juga. Okay, kalimat berikutnya la. La ni ialah kalimat haraf, dia ialah haraf nafi. So kalau la ni dia tak bekerja, dia tak masuk geng. Okey, tuqsitu, tuan-tuan. Tuqsitu ni ialah fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' kan tak ada telah kan. So ganti nama diri dekat dalam ni ialah kamu kan. So kamu ni rujuk pada siapa? Kamu ni rujuk kepada Rasulullah dengan para sahabat. Ada maf'ulun bih tak? Jawapannya tak ada. Habis al-yatama ni bukan maf'ulun bih. Ini ialah isim majrur sebab sebelumnya ada fi. Okey, pelajaran peringkat ketiga tentang tuqsitu ni, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok elok. Jawab elok. Okey, ini ialah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini telah diganggu oleh haraf nasab. Jadi maknanya kalimat fi'il mudhari' ni fi'il mudhari' yang mansub. Fi'il mudhari' yang mansub.
Baik, sekarang ni cara untuk Allah Ta'ala tunjukkan yang fi'il mudhari' ini telah pun berpangkat mansub. Dia dah diganggu kan. Okey, cara Allah nak tunjukkan yang dia telah pun dimansubkan dengan 3 teknik. Teknik yang pertama pakai dhammah. Pakai fathah. Mansub pakai fathah. Teknik yang kedua ialah dengan kalau ujungnya ada alif. Kalau ujungnya ada alif. Okey, teknik yang ketiga ialah dengan buang cik nun. Cuba tuan-tuan tengok, kamu ni masuk tak geng fi'il yang 5? Kalau dia masuk geng fi'il yang 5, maka dia ni guna teknik ketiga lah. Kalau dia ni hujung dia ada haraf ilah, maka Allah buang haraf ilah tu, tak nampak haraf ilah ada kat sini. Yang ketiga, teknik yang pertama pula, kalau dia ni bukan termasuk dalam fi'il mudhari' yang 5, Allah akan pakai fathah nak tunjukkan dia telah pun mansub. So tuan-tuan tolong bagi tahu dengan saya, ini Allah pakai teknik nombor berapa? Tengok elok-elok ganti nama diri yang ada kat dalam ni. Tuan-tuan bagi tahu dengan saya, tolong jawab dan hantar ke 010-817-3131. Baik, fi tuan-tuan. Fi maknanya terhadap pun boleh, dalam pun boleh. Tengoklah kesesuaian ayat tu. So ini ialah haraf jar. So kerja dia memajrur, memberi pangkat majrur kepada kalimat selepas dia. So al-yatama, al-yatama ni ialah isim yang telah dimajrurkan oleh fi. Ini ialah kalimat isim, dia ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, dia mu'rab. So dia mu'rab apa? Dia mu'rab majrur, ustaz. Kalau kita jawab kenapa dia mana tanda majrur dia? Itu kejap lagi saya jawab. Okey, kenapa dia dapat pakai majrur? Sebab sebelumnya ada haraf jar. Okey, kita balik pada soalan tadi. Mana tanda majrur dia? Tuan-tuan ingat tak? Kalau isim yang hujung dia ada haraf ilah, maka jangan pandai-pandai ubah. Al-yatama ni dia marfu' pun baca al-yatama, dia mansub pun, dia majrur pun mesti kena baca al-yatama. Jangan pandai-pandai tambah al-yatamaya, al-yatamayu, al-yatamayi, tak ada. Al-yatama macam itulah tuan-tuan akan baca kat dia. So sekali lagi saya ulang, kalau isim yang hujung dia ada haraf ilah, maka bacaan dia jangan diubah. Tapi jangan kata dia mabni, kita kata dia mu'rab juga. Cuma tak boleh ubah. Kemudian fa, maka, ini fa kalimat haraf. Ini haraf jawab lah. Ni haraf syarat kan. Ni jawab dia. Maka nikahlah oleh kamu dengan perempuan selain daripada anak yatim. Maksud dia. Fa, maka ni kita boleh sebut dia sebagai haraf jawab. Kalau tuan-tuan kata, ustaz, selain pada haraf jawab, dia ni juga haraf penyambung cerita, ustaz. Yes, saya boleh terima jawapan tu. Kemudian kalimah berikutnya, inkihu. Inkihu. Kalau inkihu ni maknanya nikahlah oleh kamu. Inilah kalimat fa'il, iaitu fa'il amar. Kalau fa'il kita jumpa apa ganti nama diri dekat dalam ni, kamu. So kamu rujuk pada siapa? Kamu rujuk pada Rasulullah dengan para sahabat. Ada atau tidak maf'ulun bih? Yang ni agak teknikal tuan-tuan. Maf'ulun bih ni ada atau tidak? Nikahlah oleh kamu 2, 3, 4. So dia ada maf'ulun bih tau. Maf'ulun bih sebenarnya ialah mathna ni. Nikahlah oleh kamu 2 atau 3 atau 4. So nikahlah oleh kamu ni, maf'ulun bihnya ada tuan-tuan. Maf'ulun bihnya ialah mathna ni. Ini ialah maf'ulun bih dia. Okey, sekali lagi, fa, maka, inkihu. So kalau dalam peringkat yang ketiga punya pelajaran, inkihu ni dia ialah fi'il amar. Fi'il amar dia mabni. So mabni, tak payah bahaskan soal baris dia. Okey, kemudian kita pergi kepada ma. Ma maknanya apa yang? Ini ialah kalimat isim. Ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Ini ialah isim mausul, isim mewakili. So dia mewakili siapa tuan-tuan? Apa yang telah baik bagi kamu. Ma ni rujuk kepada perempuan-perempuan lah. Kemudian taba. Taba, ia telah baik. Ia telah baik. Maknanya inilah kalimat fa'il. Fa'il madhi ada telah. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah ia. Ia rujuk pada siapa? Ia rujuk pada ma ni. Kemudian lakum, la haraf jar. Kum maknanya kamu. Taba ni dia fi'il madhi. Fi'il madhi dia mabni. Tak payah bahas. Kalau tanya mabni dengan apa, ustaz? Mabni dengan fathah di hujung, ustaz. Itu jawapan dia. La haraf jar. Kemudian kum isim majrur. Kum ni ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Isim dhamir. Dia jadi dhamir kepada Rasulullah dengan para sahabat lah. Dalam konteks ayat ni masa turun. So kum ni ialah isim mabni sebab dia dhamir. Minan nisa'i. Min dari haraf jar. Nisa'i majrur disebabkan oleh min. Mathna. Mathna 2 orang atau berdua. Ini ialah kalimat isim. Dia ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab. Dia mu'rab. So dia mu'rab marfu' ke mu'rab mansub ke mu'rab majrur. Dia mu'rab mansub. Kalau kita tanya
mana tanda mansub dia. Kejap lagi kita bahas tentang tanda. Tapi penyebab dia dapat pangkat mansub apa? Sebab dia adalah maf'ulun bih untuk nikahlah oleh kamu. Nikahlah oleh kamu 2 orang atau 3 orang atau 4 orang. Okey tuan-tuan. So tanda mansub dia mana? Tanda mansub dia samalah tuan-tuan macam tadi. Kalau kalimat isim yang ujung dia ada haraf illah, jangan pandai-pandai ubah. Di marfu' pun baca mathna, di mansub pun baca mathna, di majrur pun baca mathna. Kemudian dan ini haraf ataf, kerja dia menyambung cerita kalau dari sudut makna lah. Tapi kalau dari sudut teknikal nahu, dia menyamakan kalimat yang sebelum dan selepas yang sama kategori. So sulasa, ini telah ni dan dia ialah kalimat, ini ialah ataf dan maktuf dengan mathna ni tuan-tuan. Ini ialah ataf dia maktuf kepada mathna ni. So mathna ni tadi mansub, jadi sulasa ni pun dapat pangkat mansub. Begitu juga dengan waruba'ah. Dan dia ialah haraf ataf, ruba'ah ni dia ataf maktuf dengan sulasa tadi dan mathna. Waw ni punya kerja yang menyebabkan kedua-dua kalimat ni sama baris dia dengan, sama pangkat dia dengan mathna itu tadi. Tuan-tuan. Baik, sekali lagi balik pada kalimah tuqsitu tu. Tuan-tuan tolong bagi tahu dengan saya. Allah nak tunjukkan kalimat ini telah pun dimansubkan dengan teknik nombor berapa? Pakai fathah ke, buang haraf illah ke? Dia pakai fathah ke ataupun dengan apa? Dengan alif ke ataupun dengan cik nun. Tolong tuan-tuan. So hantarkan ke 010-817-3131. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.